Pertama yang saya tanya, bagaimana dengan tanaman kami yang telah musnah oleh dimusnahkan oleh syarikat? Sama ada tanaman itu apa saja tanaman, sama ada yang komersial ataupun yang tanaman kontan, boleh dituntut pempasan atau macam mana? Kedua, untuk kedua-dua ataupun ketiga-tiga tuntutan kami, bagaimana cara kami untuk berhubungan seterusnya dengan pihak tuan, terutama yang berkaitan dengan dokumen daripada kami. Dan satu lagi yang saya lupa, sebagai saya anggota penuntut untuk dua kampung, bagaimana sekiranya ada orang-orang yang terlibat dalam case tanah ini, maksud saya purko tanah, tetapi bukan di sini, dia orang luar. Adakah mereka ini masih boleh ikut campur atau macam mana dengan tuntutan kami? Cara mengatasi. Sebab saya percaya purko tanah ini ada 4, ada 3 daripada case Jayasama dengan Green Falls dan Mix Century. Terima kasih. Ada lagi mau bertanya soalan? Tapi bagus saya jawab dulu lah kan, 4 soalan ini. Oke, yang pertama mengenai dengan tanaman yang dimusnahkan itu. Itulah saya meneliti kamu punya writ mahkamah ini ya, ketua kampung. Dalam writ ini dia memohon, Jabalas ini dia memohon agar pihak syarikat membayar ganti rugi full settlement of the rental ringgit Malaysia 4,472,500, 4.472 juta, lebih kurang 4.472.000 untuk pampasan. Kebanyakannya dalam mana-mana isu tuntutan melibatkan tanaman, memang akan dipinta ataupun dipohon oleh peguam masing-masing bagi membayar pampasan tanaman-tanaman yang terlibat. Ini diwajibkan, memang ada, sudah ada dan sudah pun diregister di bawah power kabar on balik. Sudah pun didaftarkan di Mahkamah Tinggi Sandakan yang 4.4 juta itu untuk pampasan. Sudah didaftarkan. Jadi tetapi itu jumlah yang kita minta. Persetujuan daripada pihak syarikat untuk membayar atau tidak itu terpulang kepada hujah ataupun perbicaraan kemudian. Sebab saya difahamkan oleh saudara Laitin tadi, kes ini masih berjalan dari Julai 2019 sehingga sekarang. Belum lagi semungkin apabila masuk PKP itu, maka belum lagi ada panggilan kes yang seterusnya untuk kes kamu ini. Tetapi kalau dia orang setuju, inilah jumlah yang akan dan perlu dibayar oleh pihak syarikat. Saya tidak boleh cakap mereka kena bayar sebab benda ini belum diputuskan di mahkamah. Okey? Mana-mana pun mahkamah, ketua daerah kita pun ada di sini, mesti ada pengujian keputusan penghakiman dia nanti. Ya. Okey, kedua berhubung dengan dokumen tadi, ketua kampung membawa perkara berkenaan dengan dokumen ini. Apa Suruhanjaya buat adalah kami memohon ketua-ketua kampung ataupun ketua-ketua anak negeri untuk menyenaraikan nama-nama penduduk kampung yang mempunyai masalah dokumen, dari contoh dari segi daftar lewat kelahiran yang tidak ada IC. Kasih kumpul semua data-data mereka ini, hantar kepada ketua kamu, dia akan bawa ke KK. Kami akan tulis dua surat kepada unit khas bergerak Jabatan Pendaftaran Negara Kota Kinabalu. Satu. Kedua, kepada Mahkamah Bergerak di KK sana, sebab mereka ada unit bergerak, mahkamah bergerak mereka. Sebab kita kena ingat, apabila daftar lewat itu, apabila budak itu didaftar lewat kan, dia perlu mendapatkan endorsement magistrat kelas pertama.
Itu DO lah, kalau di kes ini Pitas ya, ketua daerah di Pitas. Jadi kita akan bawa Mahkamah Bergerak ini dan juga JPN Bergerak ini untuk datang ke kampung yang terlibat. Kita kumpulkan dalam satu pusat nanti. Pernah kita bikin dahulu di Paitan. Sebagai contoh, Tuan Najib pernah pergi ke Paitan bersama-sama penduduk kampung di sana. Jadi senaraikan kita akan dapatkan satu tarikh yang mana orang ramai boleh hadir. Peranan ketua kampung perlu ada. Peranan ketua masyarakat perlu ada di sana. Kumpulkan semua yang ada masalah-masalah dokumen ini tadi. Yang IC-nya ada, yang sijil lahirnya tiada, yang sijil kawinnya tiada. Agensi-agensi itu biar kami yang selaraskan untuk dibawa ke peringkat kampung. Boleh? Kita minta, kalau kamu mau kami bantu kamu bantu kami balik dengan kumpulkan itu data. Sebab perlu ada itu data itu. Sebab JPN akan nampak nanti dan lihat, oh rupanya memang ada permasalahan dokumen di Kampung Mapat sebagai contoh. Ada masalah dokumen di Kampung Boribi contoh. Okey? Ini yang kita mahukan bagi kerjasama nanti dengan ketua kampung ataupun ketua tuntutan kamu pun boleh juga. Sebab mulai daripada saat ini mereka lah yang akan ulang-alik ke Kota Kinabalu. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa tiba-tiba ada urusan untuk berurusan di Kota Kinabalu, tidak salah untuk singgah di pejabat kami. Pejabat kami terletak di Center Point. Paling siok, banyak-banyak agensi kerajaan kami saja yang terletak di Center Point. Tempat kamu shopping itu. Tingkat 8. Kamu tanya saja security di sana di mana pejabat Center Point, dia kasih tunjuk tuh tingkat 8. Okey? Dan juga isu ketiga berkenaan dengan orang yang terlibat ini, kita faham dalam penuntut ini ataupun dalam tuntutan tanah ini selalunya melibatkan ada yang orang kadang-kadang cigu, yang bekerja di Tamparuli, yang bekerja di Tuaran. Dia bukan orang sini, tapi mungkin dia terkawin orang sini. Dalam ordinan tanah pun tidak menghalang orang luar untuk apply mana-mana tanah yang ada di negeri Sabah ini. Tapi pastikan dia adalah orang yang ada kaitan di sinilah. Sebab kita tidak mau nanti akan menjadi satu isu. Betul ke tidak? Apabila tuntutan-tuntutan ini berjalan, contoh dalam satu senarai tuntutan itu ada 150 orang. Daripada 150 orang itu 20 adalah orang luar. Nanti kalau contoh tiba-tiba geran ataupun proses kelulusan sudah dikeluarkan nanti, yang 20 orang itu ataupun yang 130 orang itu tidak puas hati terhadap yang 20 orang itu. Mungkin ada bergaduh kah? Mungkin ada perselisihan faham kah? Benda itu akan terbangkit nanti. Apabila dia berbangkit, yang 130 orang ini membantah lagi. Dia buat surat lagi pergi Jabatan Tanah dan Ukur dan seterusnya. Melambatkan lagi proses kamu. Sebab itu nasihat saya, daripada pengalaman kami, pastikan yang di dalam senarai-senarai yang menuntut ini, pastikan orang yang betul-betul ada hak di sini, yang boleh bagi kerjasama, yang faham keadaan di sini. Jangan main kasih masuk nama saja. Itu nasihat saya. Banyak kes begitu. Mungkin ada berlaku, tetapi itulah. Ini saya cakap sekarang, saya cakap terang. Sebab saya tidak mau nanti di belakang kemudian hari baru kita menyesal. Betul ke tidak? Benda ini boleh timbul. Banyak kes. Baru-baru ini kami dari Tongot. Mau dikeluarkan berapa? 15 ekar. Tetapi orang kampung bilang dia kena hasut MPKK, dia kena hasut ketua kampung. Dia bilang apa? Biarlah kami melawan, dia bilang. Jadi sudahlah, kes itu mau 20 tahun sudah. Tambah lagi membantah, silap-silap. Orang yang membantah itu sekarang pun meninggal nanti. Sila ambil maklum perhatian berkenaan dengan perkara ini. Saya minta betul-betul. Okey? Berkenaan dengan yang keempat tadi ketua kampung, masih boleh buat apa ini? Okey. Persoalan ketua kampung ini, adakah orang yang memohon tanah ini yang broker itu masih boleh menghalang? Sebenarnya dia begini, dalam mana-mana urusan tanah ataupun yang pernah kami lalui kes kebanyakannya, memang ada ramai broker-broker ataupun orang tengah yang menguruskan tanah begini besar. Satu, apabila melibatkan tanah syarikat, dia mesti ada orang-orang dia yang dia suruh turun ke padang. Bos-bos dia sendiri dia tidak berani turun, betul ke tidak? Dia tidak akan turun sebab dia takut kena sumpit nanti.
Kalau di tenang kena sumpit tuh bosnya. Dia akan suruh orang-orang tengah yang menguruskan berjumpa dengan orang kampung. Kamu tengok nanti ya, apabila setelah kita membuat surat ke RSPO dan juga MSPO, akan ada beberapa pihak syarikat akan menghubungi kamu. Kenapa kamu berbuat demikian? Siapa yang ajar kamu? Pandai-pandai pula kamu buat begini ya. Akan ada. Akan ada orang cari kamu. Apa-apa saja urusan demikian, kalau mereka menggugut kamu ataupun kamu nampak mendatangkan ancaman, buat laporan polis. Oke? Kamu berhak untuk buat laporan polis. Sebab mereka mengugut dan kamu lihat mendatangkan ancaman keselamatan kepada nyawa kamu. Itu pertama kamu kena buat. Sebab dia sakit hati, sawit dia nak boleh kena jual. Dia sudah halang kamu daripada ambil sawit dia orang. Sekarang sama-sama anda dapat hasil lah. Kita tengok mahkamah yang akan tentukan. Itu baca ceritanya sekarang, betul kan tidak? Nah, jadi kita tengok, kita lawan lah, one by one orang bilang. Siapa yang duluan di sini? Toke kah ataupun ini orang asal? Hah? Kuburan, tadahan air, semua. Jadi kamu berhati-hati. Apabila urusan sedemikian, kalau dia orang datang, orang tengah ini, ataupun siapa-siapa dia orang hantar, rujuk kepada orang ketua kamu. Ketua kamu nanti kami akan bagi tahu, kami akan bagi penjelasan apa yang perlu dilakukan. Dan salah satunya buat laporan polis untuk keselamatan dan untuk keselamatan nyawa kamu. Itu yang paling penting. Kalau ada isu orang bilang rundingan di bawah meja itu, janganlah kamu risau sebab kita ada SPRM. Tidak boleh main-main sekarang. Ini nasihat saya. Saya bagi amaran siapa yang bagi kerjasama runding-runding bawah meja, kita ada SPRM. Jangan main-main undang-undang sekarang. Dan orang-orang sekarang canggih. Pakai ini saja. Sekejap saja dia gambar ataupun dia video, sudah selesai. Terus viral. Hah? Di satu Sabah kah, di sabahkini.net, Facebook, semua ada. Jadi kamu tidak perlu gentar. Sebagai penduduk kampung yang menuntut ini tanah ini, janganlah kamu gentar dengan ugutan orang. Dan ada satu kes saya di Pitas, kalau tidak silap saya di Telaga kan. Orang kampung itu, orang kasih gertak, orang menggunakan polis. Ini syarikat dia panggil polis. Tapi masalahnya, saya tanya kamu kalau polis datang sini, dia pakai kereta biasa lah, bukan kereta peronda. Kamu tahu kan kereta peronda yang ada biru di atas itu? Tapi ini dia datang kereta biasa. Contohlah kereta hitam ini. Saya tanya kamu sebagai penduduk tempat, bolehkah kamu naik itu kereta? Dan kemudian orang yang membawa itu kereta, dia pakai baju polis. Dia pakai baju polis, ada yang pakai baju preman. Saya rasa mungkin ada anggota keselamatan juga di sini. Saya tanya, bolehkah kamu naik itu kereta polis itu? Ataupun kononnya dia bilang dia polis dari Pitas, bolehkah? Tidak boleh. Hanya peronda saja kamu boleh naik. Bayangkan kalau kereta yang kamu naik itu, contohlah balis-balis kereta hitam begini, tiba-tiba kemalangan, berguling di bawah jambatan di Pitas sana. Siapa mau tanggung jawab? Mestilah menggunakan kereta resmi kerajaan, kereta polis. Kalau dia bilang kami polis, begini tuan, kalau boleh panggil peronda, saya ikut. Kalau tidak, kita sama-sama pergi balai polis. Begitu boleh. Sebab niat dia pada ketika itu, syarikat pada ketika itu dia menggunakan kekerasan polis itu. Dia beginilah sama polis. Saya tidak menuduh polis itu macam mana, tapi kadang-kadang pihak syarikat ini dia polis ini dia melihat lebih pihak company daripada orang tempatan, orang asal. Dia ada peraturan dan prosedur dia. Ketua daerah kita tahu itu, tata cara dan undang-undang dia. Kalau kamu tidak pasti, telepon ketua-ketua kamu, tanya, tuan saya kena bawa pergi balai polis, tapi dia bawa pakai double cap, tidak ada logo polis. Dan kamu berhak, sekarang berhak kamu minta kad kuasa dia. Jangan dia tamerang, dia tidak mau bagi kad kuasa, dia nak mau bagi, dia bilang dia polis. Kalau begitu gubuk pun boleh mengaku dia polis. Betul kan tidak? Banyak. Inilah kesadaran ini yang perlu ada. Pihak berkuasa walaupun dia ada kuasa, tapi kita tahu hak kita. Kamu masyarakat tahu hak kamu. Betul kan tidak? Itu yang kami didik, kami serapkan. Serap menjawab persoalan. Dan ada lagi soalan. Ada lagi yang ingin bertanya soalan? Ya, Pimpinan. Sempat lagi kah? Sempat. Ya boleh, Pak. Oke, saya Levis toh. Ya. Selain suhakam dengan jabatan tanah, apalagi tindakan rujukan yang kita boleh
jumpa sebagai tindakan awal. Itu saja. Oke. Selain daripada soalan tampinai kita ni tadi, selain daripada Suhakam ataupun Jabatan Tanah dan Ukur, apalagi pihak ataupun agensi yang boleh kita ajukan? Saya begini ya, pihak Suruhanjaya apabila kami menerima aduan yang dikemukakan oleh penduduk kampung, kami adalah agensi yang akan menjadi ibarat jambatan kepada semua agensi yang terlibat dalam kes kamu ini. Bukan saja Jabatan Tanah dan Ukur, malahan Jabatan Ketua Menteri. Sebab itulah YB kamu yang berhormat, dia menyerahkan ataupun mengarahkan pihak kami menyiasat kes kamu ini. Kita akan bersama-sama bergerak dengan Jabatan Ketua Menteri sebagai contoh, dengan Jabatan Tanah dan Ukur untuk meneliti perkara kamu ini. Okey? Dan kita kena ingat, kes kamu ini sudah dibawa ke mahkamah. Dan apabila kes ini sudah dibawa ke mahkamah, ada geran, dia ada rumit sedikit. Okey? Saya kasih paham kamu betul-betul, ada rumit sedikit. Apabila dia ada kes di mahkamah sudah, kami pun kena tunggu keputusan ataupun saya akan berhubung dengan peguam kamu ini nantilah, Saudara Sugumar ini. Saya akan berhubung dengan dia untuk mendapatkan apa progres ataupun status terkini berkenaan dengan kes kamu ini. Kami tidak boleh sebarang lantak ataupun buat keputusan. Kami pun mesti berhati-hati juga. Orang yang mengadu macam kamu ada hak. Orang yang diadu, pihak syarikat ataupun orang yang membantu kamu dalam urusan aduan ni pun ada hak juga, seperti lawyer kamu. Kita tidak tahu apa progresnya sekarang, mungkin dia belum jelaskan. Sebab saya tanya saudara Laitin tadi, adakah dia kasih explain dengan kamu berkenaan dengan surat daripada pihak firma guaman dia kepada firma guaman syarikat? Tiada, dia bilang. Sepatutnya dia patut main peranan juga lah. Bukan saya menurut dia buat kerja dia, dia memang ada buat kerja dia. Lawyer tu memang ada buat kerja dia. Saya tengok di sini. Cuma mungkin perlu ada penjelasan dah dari segi lisan kepada ketua penuntut. Sebab kalau saya pun, saya sendiri baca bahasa Inggeris ini, mau 7 hari 7 malam saya hadam ini Inggeris ini. Bukan calang-calang ini bahasa Inggeris yang mahkamah pakai ini. Dia ada terms ataupun terma perundangan yang perlu kita fahami. Ya? Betul kan? Ya. Jadi diharap bagi masa kita akan berhubung dengan setiap jabatan dan agensi yang ada, tuan. Sebab dalam kes kamu ini bukan saja Jabatan Tanah, ada beberapa agensi lain kami kena rujuk, hasil bumi. Kita kena siasat sejarah, kami kena korek ini nanti. Latar belakang kes ini, bagaimana geran ini boleh terkeluar, bagaimana permohonan orang kampung boleh ditolak. Mungkin ada pada ketika itu ada LEC meeting, mungkin ada, kita tidak tahu pemohon-pemohon pada ketika itu kami kena selidik. Mungkin ada yang pemohon-pemohon pada ketika itu tertanda tangan ataupun dipaksa untuk tanda tangan sesuatu dokumen. Pernah berlaku. Pengadu saya di Sepitang, dia bilang, "Tuan, saya pergi itu pejabat tanah. Itu orang jabatan tanah suruh saya sign kertas kosong. Sekali 1 bulan kemudian geran dia orang lain ambil." Kau tengok kertas kosong di tanda tangan, dia tanda. Habis kau tahu lah orang kampung kalau jumpa pergi pejabat daerah, dia takut, jumpa pegawai pun takut bandu, kesian, betul ke tidak? Dia orang tidak tahu, tidak ada kesedaran. Dan diambil kesempatan, sudahlah susah. Mau turun keke pun, mau jual gatak dia dulu, mau jual tarap dia dulu. Tapi benda ini berlaku. Dan saya puji kamu punya ketua daerah, wakil YB kamu. Dia jarang-jarang dia ada orang turun begini. YB menghantar wakil. YB nak dapat hantar, dia hantar wakil dia lagi. Kamu rujuklah ketua daerah kamu. Patut kamu bersyukur. Kita ada ketua daerah yang cukup, orang bilang proaktif. Very proaktif. Saya puji dia. Jadi saya harap dapat menjawab persoalan tuan. Mungkin kalau mau ditambah Tuan Haji boleh tambah. Ada, okey? Ya, kita pun faham juga masa semakin mencemburui kita. Kami akan berbincang sama ada mau teruskan dengan lawatan ke lapangan ataupun bagaimana. Ketua daerah pun ada meeting juga pukul 2. Ya, jadi ada 2 pertanyaan lagi. Okey, dipersilakan. Okey, ya, Tempinai. Assalamualaikum. Saya dari Kampung Bengkalang Pantai, berbangsa Bajau. Memang asal di sanalah, Kampung Bengkalang Pantai. Soalan saya berbunyi begini, tersebut tadi JPN, tidak perkara mustahil semua kampung ini mengalami kes seperti begini. Bunyinya si suami dan si istri. Si suami ini kawin dengan orang Filipin, contoh, ini contoh kan, orang Filipin.
si istri ini kawin juga dengan orang Bugis. Kiranya orang Indo lah, orang Indo. Jadi mereka ini sudah menetap berapa lama? Sudah mendapat anak, mungkin yang lain sudah mendapat susu. Jadi macam mana kami sebagai ketua kampung mengatasi masalah ini, sebab menjadi tanda tanya sama kami, sebab mereka ini tiada dokumen langsung. Si suami ada IC tapi si istri tiada, anak pun langsung tiada dokumen. Jadi si istri ini ada dokumen, si suami pula ini masalah tiada dokumen langsung dari cucu dia sampai cicit dia pun sekiranya ada, itu perkara mustahil berlaku dalam kampung. Tadi saya minta penerangan ataupun macam mana mengatasi masalah ini untuk meringankan beban sebagai ketua kampung, tidak menjembunyikan sebarang pitai dalam kampung. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ketua kampung. Satu persoalan yang cukup jelas, dan inilah masalah yang selalu kerap kali diajukan kepada pihak kami ya di Suruhanjaya. Okey, berkenaan dengan isu si suami ataupun si istri terkawin orang asing, tidak kira Indonesia ataupun Filipina. Dalam kes Indonesia, warga negara Indonesia, pihak Suruhanjaya juga bekerja sama rapat erat dengan pihak konsul Indonesia di Kota Kinabalu. Mereka seringkali dan kerap kali dalam 1 tahun akan turun ke setiap daerah di negeri Sabah ini. Itulah saya minta tadi ketua kampung, kalau boleh senaraikan dengan lengkap nama-nama ataupun penduduk kampung yang mempunyai masalah demikian. Okey, kami akan buat yang secara teknikal dia semua surat menyurat, biar kami yang lakukan. Kami akan bawa pihak konsul turun ke kampung, ketua kampung dan juga pihak JPN untuk kita lihat dan teliti. Sebab melibat isu dokumen ini bukan isu yang main-main tau. Betul ke tidak? Melibatkan isu keselamatan dan kedaulatan negara kita. Bukan sebarang kita boleh kasih IC. Di Sabah ini kita trauma. Saya tahu orang Sabah trauma. Kita trauma sebab ada kes projek IC dahulu. Okey? Ada Royal Inquiry juga terhadap ini projek ini dulu. Tapi itu belakang cerita. Soalan yang diajukan oleh ketua kampung tadi cukup bagus, di mana saya mohon betul-betul agar ketua kampung boleh menyenaraikan nama-nama yang ada masalah ini. InsyaAllah kita akan cuba untuk membawa pihak konsul yang daripada Indonesia. Boleh kita bawa. Yang Filipin ada susah sikit. Sebab disebabkan oleh kita belum ada konsul ataupun mereka tidak ada konsul di Kota Kinabalu ini ataupun di Sabah. Sebabkan saya rasa tuan-tuan puan-puan sini tahu tuntutan Filipina ke atas Sabah. Jadi dia orang tidak ada konsul, melainkan kedutaan mereka di Kuala Lumpur. Itu ada sukar sedikit. Tetapi yang mana kita boleh bantu selesaikan dahulu, kita cuba untuk atasi. Ya. Daripada tiada, ada daripada tiada, betul ke tidak? Bawa itu senarai nama nanti, pemimpin-pemimpin masyarakat, bawa senarai nama itu, kumpul, bawa dengan saya ataupun Tuan Jasmi boleh, kita akan buat satu surat nanti kepada pihak konsul. Banyak kes begitu. Sebab bukan apa, pihak JPN, dia orang risau juga disebabkan oleh kadang-kadang dia orang takut budak yang anak dia orang kecil-kecil ini, takut anak angkat, bukan anak kandung. Yang mungkin datang dari pulau kah, yang anak orang lain yang lahir di ladang. Dia tidak mau nanti budak ini sewenang-wenangnya diberikan dokumen. Kadang-kadang mengkehendakkan, lagi tambah rumit apabila JPN mengkehendakkan ujian DNA dilakukan. Apabila ujian DNA dilakukan, itu tidak boleh tipu-tipu lah. Kalau darah ikut darah ibu bapa, begitu Tapi begini ya, ketua kampung, dapatkan senarai itu dengan lengkap. Boleh juga serahkan nama itu kepada ketua daerah. Ketua daerah akan faxkan. Sebab saya tahu mungkin lokaliti ataupun kampung kamu mungkin jauh di pedalaman. Kalau ngam-ngam ketua kampung ada turun ke pejabat daerah, pejabat ketua daerah, kasih saja itu surat. Nanti ketua daerah boleh ada mesin fax ketua daerah dia boleh fax. Biar kami yang bikin semua. Fax saja. Note di sana attention Encik Aflin ataupun Tuan Jasmi. Itu saja. Biar kami yang bikin semua. Kami mau itu senarai saja. Nama dan kalau lagi senang ambil nomor telepon saya, kasih WhatsApp itu gambar. Kami ini memudahkan kerja kamu, Pak. Kami faham. Saya pun orang susah, Tuan Jasmi pun orang susah. Kita pun sama-sama orang susah. Kita coba untuk membantu memudahkan urusan kamu. Boleh ya? Oke. Saya Makibar bin Sumping dari sisi di Kampung Karadas. Mengenai dengan persumpadanan dengan daerah Pitas dengan residensi Biluran. Maka pertanyaan saya yang pengurusan ini
ada kami mengurus di daerah Pitas, maka jabatan tanah ini apabila diorang lihat dampak permohonan kami itu, kami di suruh pergi berurusan di daerah Biluran. Jadi apakah ini betul-betul atau tidak, maka pengurusan ataupun selalunya kami apabila ada pengurusan di daerah kita saja. Maka ini saya minta penjelasan daripada pihak Tuan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kike, Ketua Kampung. Ini tadi pagi pun saya ada bincang sama kita punya pemimpin pembangunan masyarakat. Ini mengenai persempadan. Ini bukan saja di sini, tapi ada satu case juga saya pernah pergi di Ranau sana. Di Ranau, dia orang punya permohonan kena rujuk di bukan dia bilang Buluran, kalau dia orang bilang sana Biluran. Jadi jauh, dia orang tinggal di tengah-tengah hutan. Ya, jauh, dia punya tempat pun mau dari Poring kami masuk dekat 3 jam jalan dari Poring begitu kampung. Oke, nah begini mengenai dengan persempadan ini saya paham. Mengundi N1, pentadbiran tanah di mana? Biluran. Pentadbiran yang lain di bawah Pitas. Jadi orang kampung bingung-bingung. Bukan alang-alang ini masalah, betul kan tidak? Jadi adapun tujuan kerajaan mewujudkan pejabat daerah. Pejabat daerah merupakan urus dan setia. Maksudnya itulah dia pusat pentadbiran di sesebuah daerah, diketuai oleh pegawai daerah. Mengenai adat pula dia ada ketua daerah. 2 orang ini saling bekerja sama di bangunan urus setia. Persoalannya tadi itu saya cadangkan perkara ini dibawa ke pengetahuan YB. Karena persempadan ini begitu kompleks. Dia haruslah rumit, rumit. Terima kasih Ketua Daerah. Begitu rumit dan dia kena mengambil political will, kehendak politik. Kenapa saya cakap kehendak politik? Karena kalau ketua kampung yang sakap mau pergi saluran yang tertentu, kadang-kadang itu sakap miscue, masuk sini, keluar sini kepada pihak yang mendengar. Jadi adalah lebih baik, adalah lebih afdal adun yang bawa cakap. Karena adun mempunyai suara yang begitu kuat di dalam Dewan Undangan Negeri. Persoalan persempadan bukan untuk kepentingan sesiapa, tetapi yang pertama untuk kepentingan orang kampung. Karena orang kampung yang dia tahu urusan di pejabat daerah. Pejabat daerah itulah dia punya pusat urus setia. Dan tiada orang yang lebih memahami perkara ini adalah kita punya yang berhormat. Dia lebih paham. Jadi kita minta pemimpin yang ada di sini, pemimpin pembangunan masyarakat, dialah mata dan telinga YB supaya dapat membawa perkara ini mengenai dengan persempadan. Kalau boleh memohonlah melalui Dewan Undangan Negeri membawa kepada pentadbiran yang paling atas, keputusan yang paling atas adalah Kabinet Negeri. Kabinet Negeri akan membuat usul membawa kepada Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri memutuskan persempadan itu. Harus dibuat. Boleh dibuat atau tidak? Boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Pasal undang-undang ini dibuat oleh YB dalam Dewan. Boleh atau tidak? Memang boleh. Kalau YB pandai lompat boleh, Pak. Betul lah tidak? YB banyak pandai lompat sekarang, tak akan undang-undang tidak boleh bikin. Ayolah, kau rekod ini, kau cakap. Kalau YB pandai lompat, tak akan undang-undang tidak boleh bikin untuk rakyat.
Oke, itu satu. Itu persempadan. Kedua, mengenai dengan permohonan tanah itu, kadang-kadang dia memohon pergi beluran. Tidak tahu beluran ada rekod ke tidak. Jadi cadangan saya, dapatkan nomor PT itu dan permohonan itu salurkan kepada Suhakam. Biar Suhakam yang membawa kepada pihak yang tersebut. Jadi ibaratnya kamu kasih dengan kamu punya pemimpin, kamu kasih dengan kamu punya sesiapa saja, antar pergi Suhakam, biar Suhakam lah yang menjadi jembatan kamu berhubung dengan pejabat daerah beluran. Bertanyakan, kalau status kami mau tahu, apakah status? Apakah status permohonan? Kami mempunyai bidang kuasa untuk bertanya. Kamu mempunyai hak untuk bertanya. Dan jabatan yang berkenaan yaitu jabatan tanah harus memberi respon karena itu adalah bidang kuasa dia. Jadi saya harap boleh jawab itu soalan. Dan persempadan bawalah kepada yang berhormat melalui saluran-saluran tertentu, dan saluran yang ada sekarang ini kita punya pemimpin pembangunan masyarakat, bawakan pada itu. Saya pikir dia pun paham dan YB pun paham. YB lebih paham. Kedua, mengenai dengan permohonan kalau di Beluran kah, di Pitas kah, di manakah, salurkan kepada Suhakam, salurkan maklumat itu kepada Suhakam. Nomor PT itu bila siapa yang memohon, kita boleh dapat tahu. Dan untuk pengetahuan juga, untungnya ataupun syukur alhamdulillah kita ada Suhakam. Jabatan tanah adalah mewujudkan pegawai ataupun unit, bukan unit lah, tapi perkara yang dibawa kepada jabatan tanah melalui Suhakam akan diambil tindakan oleh satu unit khas. Unit khas dia panggil, ataupun pegawai khas. Dia akan melihat apa saja yang dibawa daripada Suhakam mengenai isu tanah. Dia kasih satu pegawai khas ataupun peruntukan khas untuk peruntukan unit, supaya apabila dari Suhakam mengenai tanah dia ada satu pihak di dalam jabatan tanah yang mengendalikannya. Begitu juga dengan jabatan hutan. Jabatan hutan, bila kami dari Suhakam bawa, dia bilang ini dari Suhakam, kita tengok ini ada dia punya pegawai yang handle atau yang mengendalikan kes itu lebih baik. Jadi saya pikir itu lebih afdal kalau kita bawa kepada Suhakam. Boleh ya? Saya harap menjawab soalan itu. Sekian dan terima kasih. Oke, boleh ya? Oke.